Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni jadi viral berkaitan tentang isu lap kaki, ada Kaabah dekat situ dan disangka sebagai ia adalah satu sajadah, dan ia membawa kepada satu huru-hara lah kita kata, ataupun daripada sudut orang dah mula bercakap-cakap dan mengatakan ini adalah satu penghinaan kepada agama. Bahkan bukan sekadar itu, YB Akmal Saleh dan juga beberapa influencer-influencer yang lain juga telah menyebutkan perkara ini. Dan kalau kita tengok di dalam Facebook YB Akmal Saleh pada satu hari lepas disebut bahawa ketika agamamu dihina sebegini rupa, masih juga kita tidak sedar, lebih baik mati saja katanya. Bersatulah umat Islam, tidak kira perbezaan ideologi politik, kerana penyatuan ummah itu menjadi kekuatan ummah untuk tidak dipandang hina. Sudah tiba masanya ketepikan perbezaan kita, kuatkan ummah. Dr. Akmal Saleh. Saya tahu tentang Dr. Akmal Saleh, banyak isu yang dia bangkitkan sangat-sangat relevan. Tetapi kali ini yang dibangkitkan nampak gayanya agak terlalu terburu-buru dan mengajak orang dan membawa kepada orang membuat ulasan-ulasan yang tidak relevan di dalam isu ni. Sepatutnya pergi buat semakan dulu, tetapi tanpa membuat semakan, sekadar hanya satu gambar yang telah tersebar di media sosial yang menyatakan bahawa 11 unit alas kaki tertera gambar Kaabah dirampas, lalu dibuatlah gembar-gembur seolah-olah perkara ini dianggap sebagai penghinaan kepada agama tanpa dibuat penyelidikan terlebih dahulu. Menariknya sahabat-sahabat, hari ini keluar satu kenyataan daripada akhbar berkaitan tentang isu hari ini, dan anda boleh rujuk di dalam berita harian. Disebutkan alas kaki gambar Kaabah adalah sejadah mini. Itu yang disebutkan 13 April, iaitu pada tarikh semalam lah. Dan jika kalau kita tengok nak dibandingkan pada hari ini, maka ia adalah tarikh pada waktu semalam. Disebutkan di situ, Kuala Lumpur, alas kaki tertera gambar Kaabah yang dijual di sebuah pasaraya di Johor dan tular menerusi klip video di media sosial beberapa hari lalu, sebenarnya adalah sejadah mini. Ion Big Malaysia Sdn Bhd dalam kenyataan hari ini memaklumkan pihaknya menyedari perkongsian di media sosial berhubung sejadah yang dilabel secara tidak tepat sebagai alas pintu. Pihaknya dimaklumkan mengenai isu berkenaan pada Selasa lalu dan memberi kerjasama sepenuhnya serta kenyataan kepada Jabatan Agama Islam Johor JAIS. Pembekal terbabit ANR Fashion Collection ANR adalah perusahaan kecil sederhana PKS milik 100% Bumiputera dan Islam yang membekalkan pakaian muslimah patuh syariah seperti jubah salat, tudung, kurta, sampin, songkok serta produk lain seperti sejadah, permaidani dan juga tikar. ANR mengesahkan produk berkenaan sememangnya sejadah mini, yang mana coraknya adalah dalam format menegak yang merupakan amalan biasa. Katanya syarikat pembekal itu ditubuhkan pada tahun 2007 dan sudah menjadi pembekal pasaraya berkenaan sejak 2015 lagi. Selain menjadi pembekal kepada peruncit lain serta mengendalikan kedai sendiri. Bagaimanapun, Ion Big berkata selaras amalan terbaik syarikat untuk pembekal PKS, ANR menggunakan kod barangan dalam sistem yang sebelum ini digunakan untuk produk lain syarikat berkenaan. Akibatnya, label yang digantung pada produk menunjukkan pelbagai description, lantas menyebabkan kekeliruan. Perkara ini sudah diperbetulkan serta-merta dalam sistem pengurusan barangan Ion Big dan deskripsi barangan itu sebagai sejadah sudah dicerminkan, katanya. Katanya, kedua-dua pihak pengurusan Ion Big dan ANR berharap kenyataan bersama itu akan menjelaskan sebarang keraguan mengenai isu ini. Kami berharap spekulasi yang boleh menjejaskan keharmonian masyarakat berbilang kaum akan dihentikan. Ion Big dan ANR akan terus bekerjasama dengan JAIS dan mana-mana pihak berkuasa yang berkaitan sekiranya terdapat sebarang maklumat lanjut yang diperlukan. Media sebelum ini melaporkan JAIS merampas 11 alas kaki bergambar Kaabah yang dijual di sebuah pasaraya di Batu Pahat sehari sebelum Aidilfitri lalu susulan aduan orang awam yang tular di media sosial. Jadi kenyataan daripada
akhbar, berita harian tadi, dan bukan berita harian saja, di utusan juga dikeluarkan kenyataan ini, dan ramai lagi, banyak lagi akhbar-akhbar telah menyatakan apa yang berlaku sebenarnya. Sahabat-sahabat, hari ini bila berlaku isu seperti ini, kita tahu ia bukan baru berlaku. Ia berlaku sejak beberapa hari ataupun beberapa bulan ini, yang mana muncul satu isu demi satu isu dengan tujuan yang seolah-olah mengatakan penghinaan kepada agama. Saya boleh faham jika isu yang diangkat adalah isu kekemak, yang mana kekemak tu ditulis betul-betul Allah di situ, dan dia jadikan ia sebagai stokin. Walaupun tak banyak stokin berkenaan, tetapi ia memang wujud, dan kalau nak kata ia sebagai kesilapan yang tidak kita boleh bertoleransi, ya, itu mungkin isunya. Tetapi isu-isu yang berlaku 2-3 hari ni dengan kasut Vern lah, yang kononnya adalah tulisan nama Allah, itu pun diangkat. Dan hari ini adalah isu sejadah yang dikatakan sebagai penghinaan kepada agama kerana ia adalah lap kaki. Sahabat-sahabat, sejadah kita pakai daripada dulu lagi. Sejadah tu memang kita letak kat bawah. Kalau awak tak nak Kaabah itu dipijak, jangan letak sejadah yang ada gambar Kaabah, kerana memang orang akan pijak gambar berkenaan. Itu menunjukkan sensitiviti. Jangan pula kita bias terhadap isu ni. Apabila kononnya kalau orang bukan Islam yang buat perkara itu dianggap sebagai penghinaan, tetapi kalau orang Islam yang buat sejak turun-temurun daripada dulu lagi, ia tidak dianggap sebagai penghinaan kepada agama. Kita perlu adil dalam isu ni, dan jangan cepat-cepat sangat bersangka buruk terhadap isu ni. Hari ni kita nampak bila jadi isu macam ni, seolah-olah yang buat perkara itu, yang kononnya seolah-olah yang buat lap kaki gambar Kaabah itu adalah orang bukan Islam. Sedangkan bila dikaji, disemak, diteliti, rupa-rupanya yang buat itu adalah orang Islam juga, dan tujuannya secara jelas bukan tujuan untuk nak membuat penghinaan kepada agama. Sebab tu kita kena ingat satu hadis Nabi SAW, riwayat Imam Al-Bukhari yang ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang kita telah terjemahkan, 7563 hadis ada di situ, dan ada salah satu daripada hadis berkenaan bersebut Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wadhan fa innahu akdzabul hadis wala tajassasu wala tahassasu wala tabaghadu wa kunu ikhwana." Nabi sebut, dia kata, berhati-hatilah kamu dengan sangka-sangka buruk, kerana ia adalah penipu yang paling besar, penipu yang paling jelas. Dia adalah ucapan yang paling tak boleh dipercayai. Jangan kamu sengaja mencari-cari kesalahan, menyebar-nyebar kesalahan, demikian juga saja cari pasal, saja cari gaduh, wala tabaghadu, dan jadikanlah diri kamu sebagai orang yang bersaudara. Rasa kita dengan orang lain ni rasa adik-beradik, sehingga kita tidak mahu untuk buat fitnah kepada dia, ataupun buat jahat kepada dia, atau beri kenyataan yang buruk terhadap mereka ini. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat, inilah yang diajar oleh agama kepada kita, sehingga kita perlu berinteraksi terhadap perkara-perkara ini dengan begitu adil. Jangan hanya kerana perbuatan itu dibuat oleh orang Islam, hari ini kita kata okey, memang tidak ada penghinaan langsung, kita semua dah kena prank dengan aktivis media sosial berkenaan. Jangan sekadar itu. Berhati-hati jugalah selepas ini, kerana saya yakin dan percaya isu ini adalah isu yang berlarutan satu persatu. Jangan pula selepas ini bila jadi perkara yang sama, ada nampak tulisan nama Allah ke ataupun simbol-simbol yang dianggap sebagai Islami, kita terus saja beri judgement terhadap perkara itu, sedangkan penguat kuasa belum memberikan apa-apa tindak balas terhadap hal ini dan juga jawapan terhadap hal ini. So kita kena hati-hati dalam bab berkenaan. Kita berharap isu-isu seperti ini dapat dilihat dengan lebih baik. Sahabat-sahabat, saya nak cadangkan kepada anda untuk dapatkan buku Sahih Al-Bukhari 7563 hadis. Kita telah terjemahkan buku-buku ini. Kita akan dapat lihat bagaimana keadaan kehidupan Nabi SAW, bagaimana nasihat-nasihat seperti mana yang kita baca hadis tadi wujud di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, sehingga kita dapat hayati apa yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Ada 7 jilid kesemuanya, 7563 hadis. Anda boleh dapatkan, link saya letakkan dekat bahagian description. Moga-moga ia dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Jika anda rasa video akan bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.